Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberi untuk menyertai perbahasan Titak Diraja kali ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya mewakili penduduk Kelang merafak sembah tahniah kepada Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pemasyhuran baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Kami rakyat Malaysia, amnya dari Kelang, berjanji untuk selalu menyambut baik segala titah Tuanku demi kepentingan negara dan kerajaan. Saya yakin bahawa negara akan diterajuhi ke arah pembangunan dan kesejahteraan di bawah naungan Tuanku. Sebelum saya menyambut titah baginda Tuanku, saya juga ingin merakamkan penghargaan warga Kelang kepada Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Hamad Shah Al-Mustahin Bilala dan Tuanku Tunku Haja Aziza Amina Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Alala Sultan Iskandar Al-Haj atas segala usaha dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang pemerintahan sebagai ketua negara. Puan Yang di-Pertua, saya ingin memulakan ucapan saya dengan menyentuh beberapa isu yang berkait rapat dengan penduduk kawasan Kelang dahulu. Yang pertama adalah melibatkan isu kesesakan pesakit di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Sejak dari masa negara kita dilanda pandemik COVID-19 sehingga sekarang, saya masih lagi sering menerima aduan dan keluhan daripada masyarakat bahawa hospital ini selalu dibanjiri pesakit. Hal ini kerana kepadatan penduduk yang sangat tinggi di kawasan Kelang. Pada masa yang sama, saya juga ingin mengingatkan kepada ahli-ahli yang berhormat bahawa Hospital Kelang ini menyediakan perkhidmatan perubatan kepada bukan saja penduduk Kelang, tapi dari kawasan-kawasan yang lain juga seperti kawasan Parlimen Kota Raja, yang mana kawasan Parlimen Kota Raja memang tiada hospital. Sebahagian besar daripada kawasan Parlimen kawasan Kuala Langat, sebahagian besar kawasan daripada Shah Alam dan juga kawasan Kapar. Ahli-ahli kawasan Kapar yang mana juga masih lagi hospital yang masih lagi sedang dibina. Saya difahamkan bahawa sebelum ini terdapat pelbagai penaitarafan yang dilakukan di hospital ini. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan di sini bahawa ia masih belum cukup untuk menampung keperluan kepadatan penduduk di kawasan Kelang yang makin hari makin meningkat. Maka saya harap pihak kementerian akan terus berusaha untuk meningkatkan kapasiti Hospital Kelang ini bukan saja dari segi bangunan tetapi kelengkapan-kelengkapan yang baru dan keperluan kaki tangan juga. Sehubungan dengan itu, sebagai isu kedua saya ingin menyentuh mengenai isu doktor pelatih iaitu pegawai-pegawai Ausman di fasiliti-fasiliti kesihatan awam. Kita sering dengar tentang kes berkaitan pegawai-pegawai Ausman atau doktor pelatih yang telah gagal menamatkan latihan industri dalam masa 2 tahun atau telah berhenti daripada perkhidmatan atas pelbagai faktor. Anak-anak muda ini memang memasuki bidang perubatan dengan beban kewangan yang sangat besar atas bahu-bahu mereka. Lagi-lagi setelah membuat permohonan untuk menjadi pegawai Ausman, mereka terpaksa menunggu untuk jangka masa yang sangat panjang untuk menerima penjawatan. Hal ini menyebabkan ramai daripada anak muda ini terpaksa mengambil pekerjaan yang lain untuk menyara diri dan ada juga yang terpaksa meninggalkan dalam bidang perubatan. Bukan sahaja itu, jika mereka berjaya menerima penjawatan sebagai pegawai Ausman, ramai daripada doktor-doktor pelatih ini terpaksa melalui tekanan mental yang agak teruk semasa menjalankan latihannya. Misalnya seperti apa yang kita dengar dan semasa pandemik COVID-19. Kes pembulian antara pegawai perubatan kerana banyak Little Napoleon yang terdapat di antara mereka dan berlakunya pembahagian tugas yang tidak seimbang di antara mereka. Maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada Kementerian Kesihatan untuk mengeluarkan statistik berkaitan pegawai-pegawai Ausman yang tidak berjaya menamatkan latihan dan kes pembulian di antara pegawai-pegawai perubatan yang terkini serta bertindak secara kerap untuk menangani masalah ini. Dalam pada itu, kesemua rayuan daripada bekas doktor pelatih yang gagal menghabiskan tempoh Ausman juga diberi peluang untuk mereka dapat menjadi pegawai perubatan. Puan Yang di-Pertua, perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan
Isu lambakan pendatang asing tanpa izin di kawasan Kelang. Saya telah pun bangkitkan isu parti ini di Dewan Yang Mulia ini pada minggu lepas dan merakamkan penghargaan saya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri atas jawapan yang terperinci pada masa itu. Beliau telah menyatakan bahawa sejak tahun 2022 hingga sekarang terdapat 20,880 operasi penguatkuasaan dan Jabatan Immigration telah menangkap 58,505 orang parti serta 871 majikan yang berkaitan. Juga kita dimaklumkan bahawa di Kelang saja mereka telah mengadakan serbuan sebanyak 36 kali sejak permulaan tahun ini. Maka statistik ini menunjukkan bahawa tiap-tiap kali serbuan diadakan, bilangan orang yang ditangkap adalah 2 hingga 3 sahaja. Realitinya, kalau ahli-ahli yang berhormat turun ke Kelang dan tengok, kita akan tahu bahawa bilangan tangkapan ini tidak cukup efisien. Sebenarnya di kawasan-kawasan tumpuan di Kelang seperti Pulau Indah, Pasar Borong Kelang, Pasar Buruh, Pasar Besar Kelang, Pasar Meru, Pandamaran, GM Kelang, Bandar Sultan Sulaiman, bilangan pendatang asing tanpa izin sangat tinggi. Sampai kita boleh rasa masyarakat tempatan terasa macam mereka ini minoriti. Ramai daripada mereka ini berniaga tanpa lesen dan bersaing dengan peniaga-peniaga tempatan. Saya ingin menggesa Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan efisiensi penguatkuasaan ini. Tidak guna kalau kita buat banyak serbuan tapi ia tidak efektif untuk mengenal pasti parti secara keseluruhan. Saya yakin kalau kita lebih ketat dan tepat, purata tangkapan ini akan bernaik secara mendadak. Saya juga mempersoalkan pihak kementerian daripada jumlah tangkapan yang dibuat sejak 2020 hingga sekarang. Berapakah jumlah kes yang diambil tindakan yang sewajarnya? Berapakah jumlah parti yang telah diantar balik? Adakah mereka ini masih disiasat? Atau apakah purata masa menunggu untuk tiap-tiap yang ditangkap ini untuk diantar balik? Seterusnya, isu yang keempat berkaitan dengan jualan ramah yang saya ingin menunjukkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Saya secara peribadi menghalu-halukan program jualan ramah. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup Malaysia yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian sehingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasaran setempat. Ini suatu inisiatif yang sangat penting untuk kita sama-sama mengurangkan beban masyarakat. Pada masa yang sama, saya ingin menekankan kepada pihak KPDN untuk melakukan penyemakan dan pengimbangan tahap efisiensi inisiatif ini. Sehubungan dengan itu, saya ingin tanya kepada pihak kementerian bahawa berapakah jumlah pemanfaat daripada projek ini pada tahun 2023. Khususnya di Parlimen Kelang, berapakah jumlah penduduk kawasan yang menerima manfaat daripada suntikan peruntukan RM100 juta pada tahun lepas? Saya juga ingin tahu bahawa berapakah jumlah program jualan ehsan ramah yang telah diadakan di kawasan Kelang dari tahun 2023 hingga sekarang. Kini suntikan peruntukan sebanyak RM200 juta bagi tahun 2024 juga telah diberi. Berapakah daripada jumlah tersebut akan dibelanjakan di kawasan Parlimen Kelang? Selain itu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta pihak kementerian untuk meningkatkan tahap penglibatan ahli-ahli parlimen tiap-tiap kawasan dalam inisiatif ini. Ini kerana saya berpendapat bahawa ruang penglibatan yang diberi kepada ahli-ahli parlimen berkenaan dengan program jualan ehsan ramah adalah tidak memuaskan. Selain itu, saya ingin membangkitkan berkenaan kemerosotan negara kita dalam program for International Student Assessment PISA 2022. Puan Yang di-Pertua, kemerosotan negara dalam PISA 2022 telah mendedahkan prestasi pendidikan negara yang semakin menurun. Malaysia dilapor mencatat kemerosotan dalam purata pencapaian ketiga-tiga domain literasi dalam PISA 2022 dengan kesan pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sebagai antara faktor penyumbang utama. Perdana Menteri kita sendiri telah mengaku bahawa ini merupakan satu situasi yang agak mengecewakan kerana laporan ini menunjukkan negara kita terburuk dalam kalangan 7 negara ASEAN. Saya juga difahamkan daripada soalan bertulis daripada Kementerian Pendidikan bahawa pihak mereka mengambil berat terhadap keadaan ini dan telah melaksanakan beberapa strategi untuk mempertingkatkan
kompetensi pelajar-pelajar kita dalam mata pelajaran STEM dan bahasa Inggeris. Saya mengalu-alukan segala pendekatan mereka demi kebaikan anak-anak kita. Walau bagaimanapun saya ingin menyarankan kepada pihak Kementerian Pendidikan bahawa kita seharusnya perlu menetapkan suatu sasaran pencapaian bagi pelajar-pelajar kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Tanpa suatu sasaran, mustahil untuk kita menunjukkan peningkatan. Kita juga boleh menetapkan suatu sasaran yang negara kita ingin mencapai di laporan PISA pada tahun-tahun akan datang supaya nanti lebih senang untuk kita buat perbandingan dari segi proses dan kemajuan. Akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh sedikit mengenai unit transformasi masyarakat India ataupun Mitra. Di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Batu yang telah dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa pasukan petugas khas unit transformasi masyarakat India baru-baru ini. Perdana Menteri kita sendiri pernah mengakui bahawa kaum India adalah kaum yang paling termiskin di negara ini, meluahkan niatnya untuk mengangkat taraf sosioekonomi mereka. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang memilih untuk meneruskan inisiatif dan memperuntukkan sebanyak RM100 juta untuk memperkasakan nasib kaum India. Saya harap pada tahun ini Mitra akan diuruskan dengan utamakan ketulusan berbanding tahun-tahun yang lepas. Pada tahun-tahun yang lepas, terdapat pelbagai jenis ketirisan yang berlaku dalam proses pengagihan dana ini. Dan semoga tahun ini di bawah pengurusan Kementerian Perpaduan Negara, masalah-masalah sebegini dibetulkan. Saya juga menyuruh kepada pihak Kementerian Perpaduan Negara dan kepimpinan baru Mitra untuk merangkakan pelan tindakan terperinci Mitra untuk tahun ini secepat mungkin supaya dibentangkan kepada pihak-pihak terlibat. Dan saya menyeru sekali lagi, pihak kementerian dan juga pihak-pihak yang terlibat patut rangka jangka masa rancangan mereka patut diketengahkan kepada semua pihak supaya kita tak perlu menunggu-nunggu untuk permohonan untuk Mitra nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih.